Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat malam, salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton saya pada malam ini, insyaAllah. Alhamdulillah, dan terima kasih yang berada bersama saya sama ada di YouTube, sama ada di Facebook ataupun di TikTok kita pada malam ini yang bersiaran secara langsung. Mungkin di YouTube dia ada delay sikit siarannya, tetapi hangat, perbincangan yang panas, perbincangan yang terkini yang saya bawakan. Ada netizen atau salah seorang pengikut kita kata, lepas saya interview Ustaz Wanji, dia kata, "Is bawa Syamgas Is." Terima kasihlah yang mencadangkan, saya pun tak ingat siapa. Terima kasih yang mencadangkan kerana nak bercerita tentang isu kartel nafas. Isu kartel nafas, satu isu yang besar melibatkan satu jumlah dana 1.8 bilion ringgit. Dana pula untuk bantuan kepada orang-orang miskin, orang-orang susah, tetapi akhirnya yang masuk ke dalam poket dan kantong-kantong mereka yang bermewah-mewah dengan kesusahan rakyat. Terima kasih saudara Syamgas kerana bersama dengan kita pada malam ini. Salah seorang yang agak vokal dan antara yang terkedepan bercakap tentang isu nafas atau peladang. Di dalam bahasa putihnya nafas, nafas, tapi dalam bahasa Melayunya peladang. Pertubuhan Peladang Kebangsaan. Pertubuhan Peladang Kebangsaan, PPK kan. Nafas tu National Farmers Association Organization. Jadi pertubuhan peladang. Okey, mungkin boleh terang sikit sebagai salah seorang ahli daripada salah seorang 600,000 ahli peladang. Ada orang ketiga. Siapa boleh Syamgas ni? Salah seorang ahli peladang. Apa itu peladang secara umumnya dan apa sebenarnya dia punya function? Saya kena skrin ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Abang Is bagi peluang kepada saya untuk bersama rakan-rakan saya di TikTok dan YouTube. Alhamdulillah malam ni berpeluang besar buat secara live. Sebelum ni saya banyak menulis di Facebook dan X, Twitter. Jadi memang teringin untuk saya buat video masuk TikTok. Tapi saya risau reach dia terlampau besar, algoritma dia besar. Saya takut impact dia kasar sangat kepada kerajaan yang kita ada sekarang, gegarannya. Jadi malam ni saya diberi peluang. Pertama sekali saya kenalkan diri saya Syamgas. Saya merupakan ahli peladang Pertubuhan Peladang Kawasan Kangkong, Pasir Mas, Kelantan. Dan sebelum ni saya memegang jawatan ahli Jemaah Pengarah Nafas. Waktu Pakatan Harapan menang 22 bulan di bawah arwah Datuk Seri Salihuddin Ayub. Jadi tempoh tu pada tahun 2019 dan sedikit tahun hingga Februari 2020 saya merupakan ahli Jemaah Pengarah. Jadi dalam tempoh tu sebelum nafas, untuk maklumat umum, tidak ramai mengambil maklum. Tapi apabila kami masuk dalam tu pada tahun 2019 dan 2020, benda pertama kami buat adalah restructuring. Yang kedua kami buat adalah audit forensik. Yang ketiga restructuring daripada nafas yang sebelum ini dan juga audit forensik. Sebab masa kami masuk tu nafas telah digantung. Jadi malam ni kita akan cakap tentang nafas digantung, dan ini adalah penggantungan kali ketiga nafas. Ini bukan kali pertama. Bukan kali pertama. Ini kali ketiga. Zaman arwah Salihuddin dan zaman sebelum tu lagi. Jadi nafas ni digantung membabitkan kes salah laku, tata kelola, bahasa mudahnya rasuah dan korupsi. Tapi okey, sebelum kita cerita tu, maksudnya kalau berlaku rasuah dan korupsi, besar juga nafas. Besar. Nafas ni ibarat satu organisasi yang kerajaan bagi dana 1.8 bilion, awak uruslah tender tu macam mana awak nak urus, siapa nak dapat award dan sebagainya. Di bawah kementerian? Bawah Kementerian Pertanian. Dan dia ada dari segi kita kena ingat saya membaca tulisan Dr. Fatimah daripada Universiti Putra Malaysia. Dia kata berkait dengan apa dia panggil persaingan terbuka. Persaingan terbuka pada masa yang sama survivor ahli peladang. Jadi kita kena ambil kira dua tu. Mungkin secara asasnya peladang ni apa? Ialah diterima dana, apa yang dia kena uruskan, dia kena buat apa? Ahli ni dia kena buat apa? Boleh. Peladang Pertubuhan Peladang Kebangsaan ni dia satu. Bawah Pertubuhan Peladang Kebangsaan dia ada 14 negeri. Jadi Pertubuhan Peladang Negeri. Jadi Pertubuhan Peladang Negeri ni ada 14. Pertubuhan Peladang Kawasan dia ada 252. Seluruh Malaysia termasuk parlimen. Parlimen kita ada 222. Pertubuhan Peladang Kawasan adalah 252 seluruh Malaysia. Campur Sabah Sarawak kita ada lebih kurang 280. Lagi banyak daripada ahli parlimen.
Sebab itulah ahli parlimen pencen, ahli politik pencen berebut nak masuk nafas sebab dalam kantung nafas ni ada kontrak bisnes 1.8 bilion. Yang mereka boleh urus, manage macam sebuah syarikat, tapi mereka kena patuh pada tata kelola yang baik. Bermakna 1.8 bilion tu pecahkan kepada kawasan negeri dan kawasan Okey. uruskan. 1.8 bilion ni kerajaan bagi pada nafas khusus untuk pembekalan baja subsidi kerajaan. Baja subsidi yang kita duk kata baja subsidi cak dacing dulu. Sekarang ni dah tukar our food, our future, tukar dah gambar buah apa semua baru tu balik. Jadi dibetulkan zaman kami jugaklah. Dan kalau kita tengok mungkin ini tak cerita YB Habib Burka tu. Ya. Zaman tu tu. Sepatutnya dapat baja subsidi tapi kami diminta mengambil tai lembu. Nafas ni untuk Malam Abais 1970-an lagi. Ni dah umur 50 lebih dah umur dia. Sepatutnya dengan umur 50 lebih kita dah bersaing dan mampu berdikari dah. Okey, nafas ni tujuan dia samping dapat subsidi dia apa sebenarnya? Mungkin dia agensi untuk mengembangkan pertanian ke, agensi untuk membuat perniagaan ke, apa sebenarnya untuk supply subsidi? Apa dia punya function utama adalah membangunkan ahli-ahli peladang supaya menjadi ahli peladang yang berdikari. Petani-petani pesawat-pesawat. Terutamanya pesawat padi. Sebab core bisnesnya adalah banyak pada padi. Jadi selain daripada padi, dia ada buat bisnes ternakan ayam. Itu pun rugi, kita boleh buka je ni. Dia ada kontrak bekal ayam kepada hospital, penjara dan kamp tentera. Seluruh Malaysia. Rugi. Kontrak tu 50 juta setahun. Yang baja tadi 1.8 bilion. Lain pula. Okey, penggantungan 3 kali. Yang kali pertama rasanya sebelum PH 1.0 kan? Betul. So itu berlaku agak tahun bila tahu tak dalam 2000 tahun 2000 lebih. 2008 disebabkan oleh tata kelola juga. Isu yang sama. Kemudian 2018 digantung sekali lagi. Lepas tu kita Datuk Seri Salahuddin masuk. Benda ni kita siasat dan moka, kita dapati penyelewengan tu sangat besar. Apa contoh apa orang kata? Penyelewengan. Okey. Bunyi. Apa contoh-contoh penyelewengan yang dijumpai pada tahun kira PH 1.0? Okey. Penyelewengan yang besar adalah membabitkan pembelian baja off spec, tak ikut spek, berpuluh juta ringgit. Yang tu kita temui masa kita buat audit forensik. Pembelian baja tak ikut spek. Yang kita sebut baja, okey, nafas ni dia ada kilang baja bang. Core business nafas ni yang betul-betul beri income utama pada nafas adalah kilang baja. Kilang baja paling besar sekali baja padi adalah di Gurun. Sebelah kilang Petronas Fertilizer. Jadi itu adalah main income nafas yang paling utama selain daripada kontrak kerajaan lah. Bila dapat kontrak, dia urus melalui kilang di MNF Fertilizer di Gurun. Jadi daripada Gurun tu dia proses, kilang proses tu ada. Jadi soalan apa tadi maksudnya apakah main business nafas? Baja. Tapi yang pada pengantungan kali kedua, apa dapatan masa tu dia jual? Okey, ada 7 dapatan yang kita dapat. Dapatan yang paling besar adalah pembelian bangunan nafas di Damansara sekarang ni, Jalan Teknologi. Sepatutnya beli bangunan 12 tingkat. Akhir sekali beli bangunan dekat kawasan kilang. Nilai dia 49 dekat 50 juta ringgit. Nilaian sama macam konon-kononnya berdaulat tingkat, tetapi dia beli kawasan yang bukan premium. Okey. Jabatan Penilaian Harta patutnya beli bangunan 12 tingkat tu patutnya beli dengan nilai 80 hingga 90 juta. Tapi JPPH, Jabatan Penilaian Harta Kerajaan, buat penilaian nilai dia dekat 50 juta. Jadi tak jadi beli. Jadi dia ubah, dia beli bangunan kawasan lain, kawasan kilang. Dari segi strategiknya, secara jujur saya kata tak strategik langsung pada tahun 2014. Jadi bangunan tu besar, baguslah nak bagi. Tapi dari segi kita nak utilize penuhnya sebagai kita ni, kalau kita pergi luar negara kita boleh tengoklah pertubuhan dan kebahasaan macam mana mereka function. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pembelian baja off spec, luar daripada spesifikasi yang sepatutnya. Pembelian itu menyebabkan nafas terpaksa mengeluarkan duit lagi untuk enrich. Sebab beli baja tu tak ikut spek, low quality. Sebab kualiti yang kerajaan tetapkan betul-betul spek yang bagus. Jadi bila beli off spek rendah daripada sepatutnya,
kerajaan kena tambah modal lagi untuk enrich. Padahal dia beli pada harga yang spek. Harga tu dia murah, dia markup dan sebagainya lah. Dia beli daripada Vietnam. Dan kalau kita cek siasat, syarikat yang sama yang berlaku kartel sekarang ni, syarikat yang sama juga bukan. Okay, itu yang kedua. Yang tu berlaku 2017. Sekarang berlaku 2022. Syarikat yang sama, modus operandi yang sama, manusia yang sama. Kalau ditanya saya siapa kartel, saya boleh sebut malam ni je. Tapi biar simpan dulu sebab benda ni dalam siasatan SPRM. Jadi kita serah SPRM lah. Ya, tapi SPM dah habis maklum lah tentang benda ni. Semua dah tahu dah. So okey, saya Dua. Ada 5 lagi. Yang ketiga adalah membabitkan pembelian bangunan kilang di Muar untuk buat kilang dedak ayam. Dedak ayam. Okey. Beli harga tinggi ya. Macam mana sepatutnya harga kita tengok. Saya boleh cakap macam ni sebab kita buat audit forensik. Bila buat audit forensik kita dapat, bahasa mudahnya, semua resit yang kita ada kita boleh trace. Jadi sepatutnya harga rendah aja, di up harga. Jadi belah-belah juta daripada tak sampai 10 juta. Okey. Jadi itu yang ketiga. Yang keempatnya, penyewaan bangunan nafas Wisma Peladang di Bukit Bintang. Nafas ada bangunan di Bukit Bintang. Abang bayang tak? Tahu tak? Dia bagi kepada sewa 20 tahun kepada satu syarikat dengan sewa yang rendah. Kawasan premium, paling premium di Malaysia, sewa rendah. Faham ya? Jadi kita boleh, kenapa dia boleh dapat harga rendah? Siapa yang ambil untung di sebalik tabir? Semua tu kita temui dalam audit forensik. Dan diserahkan kepada SPRM pada semua dah. Waktu tu kita dah. Jadi bila berlaku kartel nafas, SPRM masuk balik. Jadi kita memang tak, orang panggil, tak terkejut. Benda tu dah zaman PH2 22 bulan, kita buat audit penuh di nafas dan kita temui banyak penyelewengan yang berlaku. Jadi kita nak baiki dalam masa 22 bulan. Dalam saat kita nak baiki, abang tahu yang paling teruk, duit zakat nafas ni banyak bang. Berpuluh-puluh juta. Yang nafas bayar zakat. Nafas kan dia berniaga, dapat kontrak daripada kerajaan, duit tu dia bayar zakat. Kaedah bayar zakat tu dia agih kepada pusat zakat negeri, pada yang sama dia bagi pada pertubuhan peladang kawasan dan negeri untuk agih kepada ahli-ahli peladang. Yang berlaku adalah 2.913 juta bagi kepada pertubuhan-pertubuhan politik. Ada detail saya dedahkan dah. Cuma saya tutup nama parlimen mana. Ahli parlimen dapat? Pusat khidmat ahli parlimen. Pusat khidmat ahli parlimen dapat okay. Pada pertubuhan politik. Pada tahun sekian-sekian. Pada tahun sekian-sekian. Okey. Okey. Okey, itu antara yang lainnya. Pada waktu PH 1.0. Jadi masa kita jadi kerajaan, kita dah usaha sebaik mungkin untuk baiki nafas yang sebelum saya masuk, nafas ini rugi 20 juta lebih. Februari kami keluar, kami cek akaun, laporan keuangan tahunan, kita berjaya capai tunai dalam tangan 800 juta lebih setahun. Kita duduk. Masa tu Arwah Salahuddin lah. Masa tu Arwah Salahuddin jadi menteri, Datuk Fahrul Razi jadi pengerusi, saya ahli jemaah pengarah. Jadi kita buat budaya tu dalam nafas. Sebab tu kita usaha sebaik mungkin untuk baiki nafas, sebab dia kena jadi badan yang menguntungkan. Baru kita boleh jaga 600,000 lebih ahli peladang seluruh negara. Yang berlaku sekarang, nafas nak bagi dividen adalah untung sikit-sikit bagi dividen. Tapi isu yang berlaku sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, nafas ini negatif 400 juta lebih dalam akaun. Daripada kami cari dulu. Akaun Tunai ni. Sebab kelewatan pembayaran daripada Kementerian Kewangan, pengurusan di pikat Lembaga Pertubuhan Peladang. Jadi masa kita jadi kerajaan, kita dah baiki habis dah. Tata kelola, cara urus tabir, pengurusan projek, semua. Dan pada saat you all tinggalkan Peladang, dengan Arwah Salahuddin tinggalkan Peladang, ada tunai di tangan 800 juta. Kemudian dia beralih pada 2022. 33 bulan. 2020. Selama 33 bulan. Apa yang berlaku setelah itu? Okey, 33 bulan ni pertama sekali duit tadi saya cakap negatif 400 juta lebih. Kemana duit tu dibelanjakan? Daripada 800 juta? Daripada negatif 400. 1 bilion lebih. Dan kita kena sedia maklum, nafas ni pertubuhan peladang, kalau kita tengok ada satu kumpulan undur-undur, kononnya hebat lah. Tapi dia kena ingat jasa Arwah Salahuddin Ayub. Zaman Arwah Salahuddin Ayub lah tidak buka open tender.
dan bagi kontrak 1.4 bilion lebih ni kepada Nafas. Kalau Nafas kita tak bagi kontrak, Kerajaan Pusat tak bagi kontrak pada Nafas masa tu patutnya ada isu antara open tender dan tidak open tender. Kalau kita masih ingat, Wee Ka Siong angkat kertas di dalam Dewan, dan individu yang paling tegas bersuara menentang Wee Ka Siong adalah saya. Hingga saya bertembung dengan dia di media sosial, akhirnya dia berundur dan dia akui benda ni kena bagi pada Nafas sebab Nafas jaga pertubuhan peladang. Masa tu ahli kita 900,000 orang. Ni sekarang ni dia buat pemutihan, ada yang meninggal dan sebagainya. Yang undur-undur tu, okey, mungkin boleh cerita pada penonton kita. Undur-undur tu game Melaka. Kenapa dia buat demo tu? Siapa mereka dan kenapa mereka? Siapa mereka tu biarlah, yang kita boleh tengok di TikTok ada muka-muka dia tu kan. Dia sebenarnya undur-undur ni adalah apabila naik Mat Sabu sebagai YB Mat Sabu sebagai menteri, dia cuba meneruskan agenda reform zaman Arwah Salihuddin dulu. Dia sama-sama Parti Amanah. Jadi idea tu ada dalam kerangka perbincangan parti dan kerangka perbincangan struktur. Arwah Salihuddin Menteri Pertanian, jadi pas button je kepada Abang Mat. Jadi agenda reform yang ingin dibuat oleh Abang Mat adalah nak baiki balik struktur pertubuhan peladang kawasan, pertubuhan peladang negeri dan pertubuhan peladang kebangsaan. Telah rugi 400 juta. Negatif. Yang satu, yang kedua tata kelola. Nilai bisnes dia 1.4 bilion. Jadi yang ditangkap SPRM tu baru 60 juta. So itu yang kita nak bawa ni. Okay. So dia nak baiki. Lepas tu yang cerita undur-undur tadi tu. Jadi bila Bang Mat nak baiki, bila Abang Mat ni nak baiki, kita tengok ada berlaku pertemuan. Yang tak nak Nafas ni berubah adalah AJP yang terlibat dengan skandal-skandal yang dia telah ditangkap oleh SPRM. Dan mereka ni tak nak Nafas ni berubah. Bagi mereka, Nafas ni adalah kantung duit-duit AJP yang ada kepentingan. Ahli peladang tak nampak benda ni. Ahli peladang dia tak nampak sebab dikaburi. Masa pemilihan mereka dibayar juga untuk undi. AJP untuk jadi pertubuhan peladang di peringkat kebangsaan. Benda tu ada dalam report. AJP ahli jemaah pengarah. Macam kita board director lah. Macam tu lah. Tapi dipilih melalui kawasan melalui negeri ke kebangsaan. Macam angkasa, macam parti politik lah. Jadi akhirnya mereka buat demo ni sebab mereka tak ada bersetuju dengan reformasi yang cuba dibuat oleh YB Menteri. Ya, kalau setuju dengan agenda Bang Mat nak buat, akan terlondeh habis semua yang kita dah buat, yang diorang dah buat dalam masa 33 bulan. SPRM baru londeh satu je. Ya, okey. Kita cerita yang SPRM londeh kan ni. Okey. Apa yang berlaku? Mungkin boleh ceritakan directnya sikit. Okey, ringkas je. Projek ni membabitkan nilai lebih kurang 60 juta ringgit. Pembelian baja nilai dia lebih kurang 15,000 metrik tan. Kontrak tu dapat kepada syarikat Singapura yang anak syarikatnya ada di Malaysia. Kontrak syarikat tu dormant selama 8 tahun. Mungkin tak tahu dormant maksudnya dia tak function dah. Pasif. Syarikat ada tapi tak ada bisnes. Bisnes. Jadi 8 tahun tak aktif. Jadi macam mana? Question mark. Dan proses perolehan tender tu hanya dibuat dalam masa 6 hari. Okay. Projek bekal baja 60 juta diproses. Dia buka tender, dia open dia punya whatever projek tu. Company ni masuk 6 hari kemudian dapat 6 hari je. Hebat dia orang ni. Bila tu berlaku? Berlaku pada 22 Jun, bulan Jun 2022. Waktu Ronald Kiani jadi Menteri Pertanian, Nik Zawawi daripada PAS yang cakap rasuah tu zaman kau jadi Timbalan Menteri Pertanian benda ni berlaku. Kau cakap rasuah, kau pekak, tak nampak apa yang berlaku di Nafas. Memang teruk. Aduh. Orang negeri mana dah kan? Aduh, ahli parlimen buta kayu. Rasuah. Tetapi 60 juta pada zaman dia merincak. Jadi okey, 60 juta tu dia dapat tender 60 juta untuk sebelah baja. Then what happened? Apa yang okey, baja tu dibekalkan. Abang tahu malang tak malang nasib Nafas ni. Dibekalkan dengan kualiti yang tak ikut spek juga. Kali kedua. Lepas tu dia orang ni lah cakap geng-geng parti rasuah ni. Dia orang juga cakap padi tempatan tak cukup. Bukan dia buat demo. Padi beras tak cukup, beras tempatan tak cukup. Tak cukup macam mana you bekal baja tak kualiti, nak harapkan padi tu hasil tinggi. Yang ahli parlimen yang pekat badak yang tak gerti pertanian memang boleh cakap itu tu.
Kita yang belajar dalam bidang pertanian, saya agronomi. Jadi kita kata, kau ni cakap tak sempat bikin. Baja ni masalah punca zaman kau bagi baja yang tak ada kualiti, pesawah tanam, akhir sekali hasil rendah. Hasil rendah, lepas tu kau marah kerajaan sekarang. Apa yang kau campak dulu, PH dapat kerajaan bulan 11. Dia campak baja tu bulan 6. Baja tu guna dan tak mengeluarkan hasil yang baik pada bulan 1, 2, 3 masa kita jadi kerajaan. Mengeluarkan pada kesalahan kita. Hasil tak cukup. Hasil tak cukup sebab beras tempatan tak ada. Selain daripada kita sembang tadi, daripada beras tempatan dicampur dengan beras luar negara sebab market luar negara tinggi. Yang tu saya akan bongkar satu persatu nanti kemudian. Yang kita cerita rasuah ni 60 juta ni. So dia supply rendah. Tujuan dia sebenarnya 60 juta. Maksudnya nilainya ni bukan 60 juta. Okey. Okey. Malam ni kalau penontonnya tengok live, anda semua boleh tanya ChatGPT berapa harga baja sebatian NPK di Vietnam. Dia akan keluar rate dia 2,200 hingga 2,800 satu tan di sana. Ringgit. Malaysia, kos transport daripada Vietnam sampai Malaysia untuk 28 metrik tan satu kontena lebih kurang 1,000 lebih satu kontena. Plus minus dalam 2,000 lebih lah. Jadi harga yang dibekalkan kepada nafas adalah tahu berapa? 4,000. Dan kualiti dia rendah. Rendah. Okey, dia nak markup satu hal lah. Kalau campur tolak plus minus dia, kita kira-kira kita tak nak cakap berapa nilai ni kan. Markup dia lebih kurang, saya tak cakap berapa dia ambil supaya saya tak ni kan. Saya cakap plus minus lebih 10 juta. Commission. Ya, saya tengok, sebab saya tengok harga di ni kan dah kali kedua. Dia orang nak kata saya tak tahu, tak boleh juga. Dengan saya ada audit forensik 2019. File itu semua saya ada. Jadi saya tahu company mana, cuma saya tak boleh dedah sebab benda ni dalam kes siasatan SPRM. Jadi kalau bayangkan Abang Is, kita dia orang masa 33 bulan nak cakap membela golongan petani Melayu Islam, dan mereka menang di 4 negeri paling tinggi penanam pesawah padi seluruh negara. Ada 222,000 lebih pesawah padi seluruh negara adalah datang daripada paling banyak Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis. Macam mana dia orang tergamak bekal baja yang tak ada kualiti pada pengundi dia orang. Apa fikir sendiri? Lepas tu masa pilihan raya ni balik, lepas tu dia bila baja tak ada kualiti, hasil rendah, dia salahkan kerajaan yang ada sekarang. Dia kata rasuah. Apa ya? Jadi dengan sepatutnya kalau nafas ni otak dia waras bang, sepatutnya dia bekal baja yang sangat berkualiti kepada pesawah padi supaya hasil yang dikeluarkan tu tinggi. Saya cakap macam ni sebab saya juga tanam padi bang. Saya tanam padi. Saya memang tanam padi. Saya tanam padi dan saya tak guna sebarang racun dan baja kimia. Hasil saya boleh beat Skincan. Buat apa? Okey. Jadi kalau Datuk Seri anda nak reform yang macam mana? Adalah reform back to nature. Dan anda kata penggunaan baja dan racun kimia ni boleh menguntungkan kapitalis yang menguntungkan syarikat yang kaya-kaya, ada kepentingan. Kita kena reform balik sektor penanaman padi seluruh negara dengan back to nature, pulihkan balik tanah-tanah yang kita ada di Malaysia. Allah Subhanahu Taala dah jadikan tanah kita ni elok untuk padi, tanam padi. Elok untuk durian, tanam durian. Elok untuk tanam walaun, tanam walaun. Okey. Okey. Jual kain kapan jual kain kapan. Jadi okey, 60 juta akhirnya habis begitu saja. Macam mana boleh terdedah tu cerita tu sebenarnya? Kisah tu macam mana boleh terdedah? Yang mana 60 juta? 60 juta. 60 juta ni sebenarnya bila kepimpinan kita ambil alih, Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan membantaras rasuah dan tata kelola yang baik. Jadi di peringkat kepimpinan Kementerian Pertanian, supaya kita lebih jelas malam ni, AJP Nafas yang dipilih melalui pemilihan daripada kawasan negeri dan nasional, dia boleh pilih 11 campur 1, 11. Lantikan menteri boleh lantik 6, yang dilantik 5. Jadi total dalam tu ada lebih kurang 16. Jadi lantikan menteri minoriti, yang pegang majoriti. Jadi majoriti ni adalah rejim yang lama, 33 bulan yang lepas. Dan kita tahu nama-nama dia, siapa dia, abang kepada siapa dan sebagainya. Jadi kita tak nak sebut nama. Tapi benda tu saya nak bagi tahu dalam konteks majoriti minoriti.
bila majority dia ada hak untuk membuat keputusan. Seperti mana yang saya sebut sebelum ni, untuk menentukan tender siapa dan sebagainya tu, walaupun perolehan tu secara umum tender dan sebagainya, mereka terlibat secara ni. Jadi apa yang berlaku adalah bila kerajaan yang ada lantikkan kita kerajaan perpaduan yang dibentuk, kita nak baiki nafas supaya benda tu lebih baik. Jadi apabila kita nak baiki lebih baik, kita buat due diligence dan semak semua tata kelola yang berlaku 33 bulan yang Pada lepas. masa ini kita buat yang berlaku 33 bulan. Dan sekarang ni kita kena perbetulkan balik. Apabila nak perbetulkan balik, kita berlaku melihat yang benda yang pertama adalah pertemuan antara orang yang nak ubah dan orang yang tak nak ubah. Kenapa tak nak ubah? Adalah sebab dia ada benda yang dia nak jaga supaya tak pecah. Salah satunya baru 60 juta. Banyak lagi. Kontrak bekal plastik, kontrak transport, kontrak bakal bahan mentah daripada luar negara yang beratus juta sekali beli. Banyak. Kontrak kapal kargo kontena nak hantar Sabah Sarawak. Termasuk Sarawak. Sarawak. Okey. Banyak. Jadi kalau SPRM hanya buka satu tu, saya rasa 1/10 pun tak sampai lagi. Maksudnya banyak lagi. Banyak. So okey, kita nak tanya AJP ni, bila dia akan ada pemilihan seterusnya? Pemilihan Biasanya tahun depan. tahun depan. Sebab tu hot sikit ni. Undur. Sebabnya tahun depan nak pemilihan dah. Jadi kalau pemilihan tu datang pula dengan orang yang betul, diletak pula orang yang betul di dalamnya, kita jaga Kita akan lebih banyak pembongkaran berlaku. bakal. Yang kita cerita tuan-tuan, 1.8 bilion ni adalah total jumlah yang bagi setahun ni. Bilion. Dia kontrak bekal baja nafas ni sejujurnya lah zaman Arwah Salahuddin 2020 dia 3 tahun sekali, 1.4 hingga 1.8 bilion nilai dia. Untuk membekalkan baja subsidi pada pesawat padi 2 kali setahun. Okey. Dan angka tu sebenarnya kalau kita tengok podcast Khairi Jamaluddin, kalau tak cukup bekalan baja, dia boleh Kementerian Kewangan boleh pump duit untuk nafas buat lagi. Kalau bekalan baja tak cukup. Sebab tuan-tuan, ni saya cerita pada Syamgas. Baru-baru ni saya di Kuching. Salah seorang ahli saya datang kepada saya dan bertanyakan berkenaan dengan what do you call that, baja yang tak cukup. Baja yang tak cukup. Mic on tak yang baru? Ni. Mic tu bagi tu. On. Tak detect. Saya tengok komen ada yang marah pas saja. Sebenarnya Ronald Kiandi tu daripada Parti Bersatu. Ya, Ronald Kiandi tu Parti Bersatu, jangan tak tahu. Jangan tak tahu Dia bukan parti daripada GRS Sabah Sarawak ke apa Parti Bersatu. Tahu maksudnya? Parti yang saya. Okey, sorry Ada kita baiki sound system jap. Dan ada yang menarik. Kalau lepas ni kita boleh tanya kenapa Right, teruskan. Tak apa. Okey. So ada yang kata pas saja, bukan, tak semestinya. Ronald Kiandi itu adalah daripada Parti Bersatu. Jangan tak tahu. Parti Bersatu. Dan dia adalah Parti Bersatunya, Perdana Menterinya adalah Bersatu, timbalan menterinya adalah daripada PAS. Betul. Yang duk cerita rasuah tu. Timbalan menteri. Kalau dari segi power, menteri lagi power. Menteri lagi power. Betul. Okey, balik pada cerita kita. Sekarang ni pendedahan tersebut berlaku. Ada lagi tak yang kita tak mentionkan dalam mana ini sebenarnya, tapi memberi impak yang besar. Tu saya balik cerita pada kawan saya dekat Sarawak tadi kan, dia kata, "Is, minta tolong Is, kami baja tak dapat. Kami tak dapat baja subsidi yang sepatutnya." Okey. Dia baca, saya terbaca tulisan Prof Fatimah. Dia kata profiling pasal baja diikut tanah kan. Sebenarnya baja nafas ni ikut tanah juga. Pantai timur, pantai barat, Sabah dan Sarawak. Ada kualiti berbeza. Berkaitan dengan baja tak sampai, dia masalah logistik. Yang kedua, masalah production. Production nak run kena ada duit. Kalau duit nafas negatif, nak beli bahan mentah macam mana? Yang tu yang berlaku zaman PN dulu. Dia habis beli bahan mentah, dia ada beli bahan mentah lah. Sebenarnya cash flow dia manage tak cantik. So sebenarnya patut claim lambat, benda tu berlaku. Zaman kami
Tak ada kompromi. Memang kita akan pergi sampai MOM, kita akan pergi sampai LPP supaya bayaran tu dibayar secara tepat dan jelas ikut masa dia. Dan kita punya sendiri pun kena production ikut masa dia. Baru just in time. Betul. Dan kalau tidak, bayaran lambat, akhir sekali kilang tak boleh run. Yang tu yang berlaku. Kenapa bajet lambat? Kenapa bajet lambat? Dan bajetnya di gurun Kedah, kita kata kan. Dari monitoring, kita under monitor sebab anda nafas. So, okay. So, sekarang ni bila kita ada tadi pendedahan kata nak buat tu, cerita apa? Kita tanya sikit. Berkenaan dengan dalam nafas tu sendiri ke? Ataupun ada apa yang... Okey. Kita kena faham satu perkara. Zaman Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dia rantik Ronan Kiyandi jadi Menteri Pertanian. Kita kena ingat satu perkara. Kartel beras padi ni, kita cakap pasal kartel kan. Ya. Siapa yang bagi dia orang hidup? Siapa yang bagi kontrak pada dia orang 20 tahun? Kontrak beras. Kontrak untuk uruskan beras tempatan tak cukup, kita import daripada luar negara. Dulu kita ada lembaga padi dan beras. Betul, Bernas. LPN. Lembaga padi dan beras. Negara LPN. Jadi LPN dimasukkan wujudnya Bernas. Bernas fungsinya adalah import masuk. Kita, untuk makluman kita semua yang mendengar malam ni, kita import lebih kurang 30 hingga 35% beras putih daripada luar negara untuk keperluan tempatan. Sebab pengeluaran dalam negara kita, SSL negara kita hanya 65%. Baki kena import. Kalau tidak, kita memang tak cukup beras. Beras putih. Beras putih. Belum kira beras tempatan. Beras tempatan memang tak cukup beras tempatan kita. Beras tempatan kita buat 65%. Dan kalau berlaku kemarau yang serius baru ni di Kedah, Kelantan, Perlis, Kelantan saja 44% padi mati. 40,000 metrik tan padi musnah. Air tak ada. Sebab kemarau dan kegagalan menguruskan air. Pam Kemubu tak function sebab air paras air rendah. Paras air rendah sebab pembalakan di hulu. Habis hutan-hutan di gondol, dia cakap tak boleh angkat bendera Cina kan. Alik hulu tu bendera Cina penuh. Bagi tanah pajakan 99 tahun. 99 tahun. Pada pelabur negara Cina. Beribu-ribu ekar. Dan memberi kesan pula kepada air, memberi kesan air dan pada pengundi dia orang juga. Jadi rakyat pesawah kena celik benda ni. Dia bukan setakat undi, tapi macam mana anda memilih pemimpin itu menjejaskan kocek anda. Sebab apa? Sebab dia merosakkan dari atas, air kurang, akhir sekali paras air rendah, Pam Kemubu tak boleh nak sedut air, akhir sekali berlaku ketidakseimbangan alam sekitar, cuaca panas terik di Kelantan berbanding negeri lain tahun ni. Akhir sekali air kurang dan sumber air tu tak ada, pesawah padi tak boleh nak padi sebab kering. Padi kurang. Dia orang bising di parlimen, beras tempatan tak ada. Kalau nak tanya betul-betul, negeri mana pengeluar beras? Kedah, Kelantan. Negeri mana hasil rendah? Kelantan jatuh drop 44% mati sebab Kelantan juga. Salah satunya kelambatan kerajaan negeri Kelantan membuat keputusan untuk membaiki barrage sekatan air Sungai Kelantan sebab nak jaga toke-toke pasir. Pasir lagi. Balak lagi. Dia sedut air sungai besar. Untuk naikkan paras air supaya pam ni boleh sedut air, dia letak penghalang. Supaya paras air tu naik. Betul. Barrage ni pecah. Jadi Datuk Seri Anwar bagi 50 juta pada negeri untuk selesai masalah ni. Tapi tak boleh diselesaikan sampai Datuk Seri Anwar Ibrahim pergi sekali lagi. Tanya kenapa tak selesai? Keputusan untuk baiki benda tu lambat. Kenapa lambat? Sebab banyak betul. Tadi saya dah sebut kan. Jadi kalau baiki benda ni tak ada dah pasir turun. Pasir tak turun, yang gali pasir tak dapat duit. Jadi kerajaan di Kelantan ni dia nak jaga toke ke dia nak jaga pesawah. Tu atas dia. Jadi nampak yang terbaru bila PM pergi sendiri, PM kata selesaikan. Nampak macam dia dah setuju untuk baiki, alhamdulillah. Pembubu tu dah baiki. So balik cerita Bernas tadi tu. Okey. So jadi Bernas dapat kontrak 20 tahun. Untuk import beras. Dan Bernas ni yang kontrol banyak-banyak kilang di Malaysia. Sebab satu beras putih, yang kedua beras special. Yang kita kata beras basmati, beras macam-macam beras mahal. Jadi dua. Untung dia banyak situ. Jadi dia bagi pada kilang-kilang pula. Kilang-kilang ni nak dapat import, dia kena melalui Bernas. Ada AP dia. Jadi kilang-kilang Bumi Putera ni habis semua bungkus. Kenapa? Sebab payah nak bersaing. Jadi koperasi-koperasi kilang padi pun banyak bungkus. Jadi kilang-kilang yang besar terus hidup. Yang berlaku adalah bila Bernas ni monopoli industri padi dan beras Malaysia,
zaman Arwah Salahuddin, saya daripada Nafas, kami daripada Nafas juga dilantik sebagai salah seorang ahli Majlis Penasihat Pertanian Negara. Saya dua fungsi saya menguruskan Nafas dan pada masa sama menegur pentadbiran kementerian, KSU, TKSU, SUB, pengarah-pengarah, ketua pengarah saya yang muda ni terlibat untuk menegur. Dan salah satu agenda kita nak baiki industri padi yang beras negara, kita kata kena stop 100% beras dapat MP import. Kena bagi 50% saja. 50% lagi tu bagi petubang peladang urus. Yang kita duk cakap sekarang ni, kenapa Nafas gagal? Kenapa Nafas tak kaya? Kenapa PPK tak kaya? Kenapa petubang peladang negeri tak kaya? Kenapa petani pesawah tak kaya? Kenapa tak kaya? Sebab monopoli. Jadi bila monopoli, akhir sekali kita kata kepada Arwah Salahuddin, kita buat kertas 50% saja ke benas. Sebab tamat 2022. 2021 tamat. 21 ya. Jadi 2020 kami dah buat paper. Supaya ditamatkan bagi bukan hanya 50%. ditamatkan semua. Kita 50%. berperingkat. Ya, ya. Jadi 50% benas, 50% Nafas, koperasi, pengilang-pengilang yang sedia ada di Malaysia diberikan kota yang supaya bersaing secara sihat. Yang kecil-kecil dia pun dapat. Supaya bersaing secara sihat dan kita boleh membina industri padi dan beras yang kompeten, bukannya monopoli. Betul. Bila monopoli kita tengoklah apa yang berlaku sekarang. Jadi bila paper tu kita angkat di peringkat perbahasan ke arah pelaksanaan, kita tumbang. PH ni tumbang 22 bulan. Apa yang jadi? Saya nak sebut benda besar yang pesawah ahli pelanan kena ambil tahu. Sepatutnya kontrak bernas tamat 2021, 2022. Naik Muhyiddin sambung 10 tahun lagi. Muhyiddin bersatu sambung 10 tahun lagi kepada bernas untuk monopoli industri padi dan beras negara. So sampai 2032. Dan kita 10 tahun? Yes. Dan kita tengok pendedahan SPRM. Satu syarikat bagi beratus ribu kepada akaun parti bersatu. Dan kita siasat siapa syarikat tu berkait dengan ni. Berkait dengan ni ya. Dan kita kata, oh padi beras negara tak cukup. Kemana tak cukup? Satu, kau bagi kata yang sama. Tak ada persaingan sihat. Yang kedua, kau tak mentadbir dengan baik sehingga baja yang diberikan tak ada kualiti. Belum lagi masuk benih, belum lagi masuk racun. Belum lagi kita cerita tu yang pembalakan, belum kita cerita yang pasir. Belum cerita lagi pasal air. Okey. Sumber air. Sumber air okey. Macam mana sumber air tu? Kita ceritakan hari tu ada demonstrasi daripada pesawah di Kelantan. Pesawah di Kelantan dia demonstrasi sebab pam kemubu tu tidak berfungsi. Okey. Pesawah di Kelantan dah tak boleh tanam padi, dah masuk musim ketiga. Nak masuk musim keempat. Musim keempat pun nak tanam bulan 11. Abang bayanglah. Bulan 10 baru start tanam padi. Padi ni kena tanam 4 bulan baru boleh mengeluarkan hasil. Paling cepat 110 hari. 4 bulan, kalau bulan 10 tanam, bulan 11, 12 banjir. 1 banjir. Akhir sekali bulan 2 ni bukan padi yang ditanam, selut yang dia dapat. Padi tenggelam air, pokok mati. Jadi apa yang berlaku? Dia orang demonstrasi itu sebab nak minta kerajaan percepatkan. Kerajaan Kelantan percepatkan. Bukan demo kepada kerajaan pusat tau. Yes. Tapi kelulusan. pas dok kata ini demonstrasi kerajaan pusat. Anwar dah bagi dah 50 juta. Kenapa kau tak settle down buat benda tu segera? Okey. Adalah birokrasi dalaman SUK dan birokrasi di peringkat agensi terlibat. Akhir sekali dinong-dinong pesawah padi yang jadi masalah. Abang bayang 44% pengeluaran padi seluruh Kelantan 90,000 metrik tan. 40,000 metrik tan tak boleh hasil, tak ada hasil. So, bila 40,000 metrik tan tak ada hasil, zero. Siapa yang untung? Tukang import. Tukang import. Ya, kena import lebih. Dan beras tempat tak cukup. Dari mana beras tempat tak cukup? Kelantan. Kenapa lambat? Kenapa tak cukup? Padi mati. Kenapa padi mati? Sebab air tak boleh selesai. Kenapa air tak boleh selesai? Sebab kau tak settle down masalah ni. Ya, yang pasir siapa? Otak kau kan lambat. Lepas tu siapa yang salah? Kau orang yang undi dia orang. Tapi dia salahkan siapa? Ini beras tempatan bawa ni. Inilah Mak Sabu tak reti. Inilah kerajaan Madani tak reti. Dia kata. Jadi kita nampak tetapi akhirnya sebenarnya yang menyebabkan masalah besar ni berlaku adalah di negeri mereka sendiri kerana kelambatan mereka sendiri. Selain kita tak boleh nafikan kemarau kali ini terik sangat Kemarau kali ini Malaysia paling terik Kelantan dengan Kedah lah. Tapi kita kena semak balik. Kenapa Kelantan jadi panas? Betul. Kalau sebab saya aktivis alam sekitar, kita masuk hutan, habis dah gondol hutan Kelantan ni. Cerita tepi-tepi jalan je kan ada yang cantik.
kita bawa naik drone jalan daripada Macang Kuala Kerai. Kita daripada jalan Macang Highway Kuala Kerai tu sampai ke sepadan Terengganu dah gondol. Di luar ni je dah nampak pokok. Di Terengganu baru ada hutan balik. Di luar ni nampak pokok, dalam ni dah tak ada. Dia tipu je. 100 meter tu kan. Kita bawa naik drone kita boleh nampak. Macam kami daripada Safe Kelantan dulu, kita pakai satelit terus. Nampak. Upah image satelit kita minta 10 tahun terakhir. Kita tahu. Kita boleh nampak dia punya movement. Staggered dia. Staggered dia. Mula daripada kecil, besar, habis. Dapat Terengganu. Lepas tu dia cakap, kita panas. Bala lah. Yelah, bala lah tu. Kau yang mencari bala. Tak, hutan dimusnahkan. Biodiversity rosak. Oksigen kurang. Panas. Betul. Cerita pasal hutan tu kan. Siapa yang dapat? Ni kita tahu dah. Tapi saja kita tanya soalan ni lagi. Soalan pancing. Ni siapa yang membotakkan kepala Abang kata Bung? Siapakah yang bukan Bung cakap itu aku punya lecture guru besar dulu, Michael Manin. Siapa sebenarnya company mana yang dapat? Tak mustahil benda ni berlaku secara illegal. Dia mesti berlaku secara legal. Jadi company mana yang dapat ni? Berapa lama pajakan terhadap mereka dapat? Kita tahu tapi mungkin penonton tak tahu. Supaya sebelum masuk hal itu, abang kena faham siapa yang berkuasa meluluskan hutan. Siapa? Di Kelantan, di negeri-negeri lain. Saya tegur walaupun kita pro PH, negeri lain pun saya belasah. Kalau dia rosak hutan alam sekitar. Tak kira lah. Sebab isu alam sekitar ni kita kena jaga. Kita kena Malaysia kena belajar daripada Thailand. Thailand bukan mengaku negara mereka negara Islam. Mereka tak mengaku negeri mereka negeri Islam. Yang paling teruk gondok adalah negeri yang mengaku Islam. Kita kena faham di mana Ar-Rum ayat 41, tangan-tangan manusia yang merosakkan dan tangan-tangan manusia yang kata nak bawa Islam. Mereka yang merosakkan lebih pada negeri orang yang tak mengaku nak bawa Islam di negeri-negeri. Jadi di Thailand hutan dilarang tebang. Kebanyakan kayu kayan yang datang ke negara mereka adalah daripada Malaysia. Negara kita kecil je, semenanjung. Pergi ke Thailand. Thailand dah besar. Jaga hutan simpan dia. Jadi balik pada tadi, siapa yang meluluskan? Di Kelantan dia ada Jawatan Kuasa Kecil Perhutanan. Jawatan Kuasa Kecil Perhutanan terdiri daripada MB, 2 orang exco, biasanya TMB masuk juga, pengarah hutan, pegawai kewangan negeri, Datuk SUK, Datuk Undang-Undang dan beberapa orang pegawai lain. Dia ada dan senarai ni mereka ni terlibat dalam menentukan kawasan mana yang akan boleh diluluskan. Boleh tebang atau tak boleh tebang. Boleh tebang tak boleh tebang berdasar kepada pandangan daripada kajian lapangan di ranger di Peringkat Hutan. Dan andai katalah kerajaan Wasi Madani ni kita bercakap tentang peralihan tenaga. Bagus tapi tenaga yang dalam negara dimusnahkan, kita kena kawal. Betul. Tenaga apa? Hutan-hutan simpan biodiversiti kita kena jaga. Betul. Sebelum kita bercakap tentang nak beralih tenaga baru. Yang negara kita ni kena lock. Kalau kita tak lock, habis musnah. Hutan kita musnah, termasuk di Sabah. Sarawak. Kelantan, Pahang, Terengganu. Pahang. Betul. Sekarang ni serius di Kedah. Terbaru ni pula REE pula. Dan untuk makluman semua yang menonton secara live malam ni, Kelantan baru isytihar. Dia rancangan struktur tanah baru. Rancangan struktur 2040. Iaitu nak menyah gazetkan kawasan hutan simpan, termasuk kawasan tanah air dan kawasan lindungan perlindungan hidupan liar dan sebagainya. Dinyah gazet untuk dibuka kepada tujuan pembangunan. Pembangunan ni maksudnya bila dah pembangunan terbang balak lah. Nilai total semua kalau ikut daripada Menteri Jaga Alam Sekitar Wabinet Nazmi hari itu, nilai dia lebih kurang 80% akan dinyah gazet hutan simpan Kelantan. Tujuan dia apa? REE. 80% dinyah gazet untuk REE. Taklah, dia open bila di open kepada pembangunan. Yalah, salah satu dia boleh masuk ladang, pelomongan, REE. Dan REE yang terlibat dalam mengkaji dan beri pandangan pasal REE di Kedah, saya juga terlibat. Kita tengok kaedah yang dibuat di Kedah sangat teruk. Dia kata mesra alam. Maaf ayat kasar sikit kepala otak dia kan. Dia ambil urea. Urea tu dia pump dalam tanah. Guna pipe. Bila pump dalam tanah, bawah tu dia buat lombong, kolam takungan besar. Dia mengalir secara semula jadi
turun pada lombong, air daripada lombong tu dia sedut ke atas, masuk dalam kolam takungan, dia campur berapa bahan. Daripada campur berapa bahan tu dia akan larut jadi tanah liat. Tanah liat. Dan tanah liat tu satu lori tayar 4 nilai dia 3.5 juta. Yang kantoi telanggar orang tu okey sekali, orang tahan rupa-rupanya REE. Jadi yang tu sekarang ni SG4 Negeri 4 Pembangkang ni apa yang orang nak buat? SG4 ni benda yang dia nak highlight ada REE. Betul. Hari ni saya baru baca statement daripada Menteri Nik Nazmi bahawa untuk proses REE ni hanya linas saja di Pahang, Kuantan Pahang. Betul. Kila lain belum lagi dibenarkan. Dapat kelulusan. Kalau dibenarkan, kita kena ambil kira adakah yang ada sekarang ni beroperasi dengan cara memusnahkan alam sekitar secara total. Sebab bila dia pump air, ura dalam tanah, habis biokimia dalam tanah tu akan berubah. Betul. Macam kita minum gula, sehari sekilo tuang aja. Pagi sekilo, tengah hari sekilo, malam sekilo. Dalam tanah kita macam tu lah dia buat. Dia pump untuk dah hasilkan benda tu. Jadi balik cerita kita di Kelantan tadi tu, akhirnya pembalakan itu siapa yang dapat company tu? Syarikat toke-toke lah. Yelah. Toke-toke besar. Toke-toke besar yang bagi komisen kepada pegawai-pegawai dan orang-orang politik. Akhir sekali dia orang dapat kawasan. Dan saya pernah propose kita tengok model Felda, Risda, Velcra, Kesedar, ke tengah. Dia bagi 10 ekar kepada seorang penoka ataupun berapa belas ekar kepada seorang penoka, letak penoka miskin dalam kawasan hutan dengan pendapatan yang bagus. Akhir sekali tanah tu akan dapat kepada kalau dia orang kata dia pejuang Melayu lah. Yalah. Negeri yang majoriti Melayu kan. Kenapa tanah tu dia tak bagi kepada orang Melayu Kelantan yang kita tahu paling berpendapatan rendah? Orang muda tak ada pekerjaan sekarang ni hingga terlibat dengan PP Kuda. Ya. Betul. Kenapa dia tak bagi kepada anak Melayu yang undi dia orang pasal pilihan raya? Tapi bagi pada toke-toke berpuluh ribu ekar. Contoh Lana Durian sampai berbelas ribu ekar. Satu syarikat je. Jadi bila dapat kepada syarikat, apa yang ada untung? Syarikat tu untung. Duit tu ke mana keluar? Keluar negara. Ya, keluar negara. Kerajaan Kelantan dapat apa? Premium tanah. Dan saya dedahkan sendiri hari tu. Kerajaan syarikat ni bayar berapa ringgit seekar tanah? Berapa? 3,300 seekar tanah kepada kerajaan negeri untuk dapat seekar tanah. 3,300. Kalau abang ada 33,000, dah ada 10 ekar. 10 10 ekar boleh tanam durian. Lepas tu dia bercakap orang Melayu miskin. Kau bagi pada syarikat swasta dengan harga RM33,000 boleh dapat 10 ekar. Lepas tu kau suruh orang Melayu Kelantan beli tanah yang Malay state land. Harga dia RM300,000. Lepas tu kau cakap tentang kompetensi. Yang ni yang modal habis RM330,000. Yang ni habis RM3,000. Yang ni pergi gadai ke bank dapat duit tanah sawit. Yang ni nak gadai bank tak lulus sebab dah habis duit. Dah. Lepas tu nak bercakap tentang kompeten. Nak usaha, nak cakap berdaya saing. Dia tidak membantu ekonomi. Itu yang menyebabkan kita kalau di Kelantan makin mundur sebab otak dia mundur. Otak pemimpin bukan rakyat dia. Rakyat dia kena berubah kalau dia sayangkan negeri dia. Rakyat dia kena berubah. Itu dia kata. Sekarang ni pendedahan demi pendedahan macam ni kalau rakyat negeri-negeri SG4 ni tak faham, kita tak tahulah. Dan bila mereka memerintah itu sebenarnya bila pemerintahan itu berlaku dalam keadaan orang yang memerintah tu pun dia tak tahu mentadbir, dia tak faham mentadbir, pertama, satu dan dua. Ketiga, dia pun ada kepentingan dalam mentadbiran. Itu yang bukan kita nak menuduh sesiapa, tetapi kita boleh lihat dan tinjau sendiri apa yang berlaku dalam negara kita. Dalam agensi nafas kita dedahkan tadi 1.8 bilion projek 1.4 hingga 1.8. Saudara Syamgas sendiri berada di dalam nafas, salah seorang apa orang kata dalam pimpinan dan sebagainya, di mana beliau apa orang kata membuat audit dan juga forensic finding daripada nafas dan pendedahan demi pendedahan 7 perkara yang ditemui. Kemudian bila ditinggalkan dalam keadaan masa itu ada 800 juta cash flow di dalam, maksudnya duit tunai di dalam tangan. Bila kerajaan mengambil alih sekali lagi setelah 33 bulan, negatif 400 juta. Habis. Jadi cakap sembang aja dia orang. Kesalahan dia orang apa? Dia bagi pada Bernas. Saya terus terang. 10 tahun lagi. Kalau kita bercakap pasal kartel, siapa yang monopoli industri padi beras Malaysia? Bernas. Betul. Terus terang. Siapa yang jaga Bernas?
menteri-menteri yang sambung kontrak bernas. Siapa? Muhyiddin, Roni Kandi, Zawawi. Betul. Terus terang, benda tu terbukti, SPRM dah dedak, duit banyak masuk-masuk. Jadi berbalik kepada industri padi beras, kita kena faham bang. Baja di nafas kita sebut, PM ada sebut kartel baja padi beras. Sebenarnya kalau industri baja ni yang paling besar kartel adalah di sawit. Yang kedua di getah. Betul. Padi ni hanya 8 hingga 12% je penggunaan baja, sebab sikit. Betul. Yang 80% lagi adalah sawit getah. Ya, sawit getah. Yang tu Felda, Fekra, Risda, Lagi besar. lembaga-lembaga kemajuan wilayah. Kalau nafas dibuat macam ni, PMX kena suruh juga audit forensik di semua agensi tu. Betul. Baru kita boleh tengok siapa kartel baja paling besar di Malaysia. Baru adil. 8% tu 1 bilion tu kita cerita tadi. Ini berapa? 80 90% lagi. Besar dia punya. Ya, besar. Yang tu kartel lagi besar. Kartel baja ni dia membabitkan tapi kenapa jadi sensitif? Sebab dia membabitkan pesawah, orang susah. Dan kena faham satu lagi, yang kita sebut nafas ni hanya baja yang dibongkarkan. Kita belum sebut lagi pasal racun yang bekalkan tak ada kualiti. Racun pun tak ada kualiti. Katil racun ada. Katil racun. Lepas tu kita belum dedah lagi tentang katil benih padi. Ada katil benih padi. Yang dulu sebelum ni benih padi sah dibekalkan oleh agensi-agensi kerajaan. Ya. Zaman menteri sebelum kita ambil alih kerajaan dulu, dibuat polisi, diberi kepada pengilang-pengilang. Syarikat-syarikat ni pula membekalkan padi yang tak ada kualiti, benih dia tu, kepada pesawah. Tadi baja tak ada kualiti, ni benih tak ada kualiti. Benih tak ada kualiti, racun tak ada kualiti. Racun tak ada kualiti. Allah, teruk benar. Lepas tu, kita mesti cukupkan air pun tak ada. Air tak ada. Tanah rosak. Tanah rosak. Macam mana pesawah kita? Macam saya tanam padi, kita tanam padi tanpa baja, tanpa racun. Okeylah. Tapi yang bergantung pada tanpa kapur. Oh, macam mana hasilnya tinggi. Okeylah. Tapi macam mana yang bergantung pada ni? Ada orang tanya saya, kenapa pesawah lain tak berani bersuara macam kau? Aku berani bersuara sebab aku tanam baja tanpa baja subsidi kerajaan, tanpa racun kerajaan, tanpa kapur kerajaan. Dia orang kalau bersuara di bawah bang, semua apa tarik. Kita kena cakap pasal deep state. Okey, cerita deep state. Deep state ni yang merosakkan industri padi dan beras negara. Di dalam deep mana? Deep state ni kalau dia orang bersuara di bawah ni. Kalau sebelum ni dia dapat 12 guni baja. Dia akan dinafikan, tak dapat baja. Macam mana dia orang nak mengadu? Betul. Kalau dia orang bising, kalau dia orang mengadu kepada pemimpin-pemimpin yang makan rasuah, yang korup, yang makan duit komisen daripada toke kilang benih, daripada toke baja, toke racun, mesej itu takkan sampai. Dia orang takkan dapat bantuan. Dan katil akan terus subuh. Akhir sekali tanah dia orang akan tergadai. Tergadai kepada kilang-kilang. Kilang-kilang ambil lah. Kilang-kilang sekarang ni pandai. Benih beli. Okey. Nak gala dia panggil. Nak proses tu tanah apa semua. Tak ada mesin ke? Okey, kami hantar. Okey, hutang tak apa hutang. Hutang lah. Lepas tu kapur subsidi kerajaan. Masa nak tuai. Mesin tuai padi. Okey, kami hantar. Tak ada lori nak hantar ke Kilang. Okey, kami hantar. Lepas tu masa sampai Kilang, beras awak ni tak ada kualiti dah. Hujan lebat ni banyak padi hampa lah. Padi angin ni. Potong lah 30%, 40%. Daripada 10 tan jadi 6 tan. Ataupun 6.5 tan. Balik tak ada untung. Tolak mesin, tolak membajak, tolak lori apa semua. Akhir sekali pesawat tetap miskin. Dan alai kata kerajaan nak baiki benda ni, di mana cara nak baiki? Kunci ni duduk di kerajaan. Kalau kerajaan betul nak ubah, Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu sebut pasal rasuah. Kalau betul settle betul-betul masalah rasuah dalam industri padi dan beras, kata tu automatik tak boleh hidup. Kami dah buat dah. Betul. 22 bulan kami jadi kerajaan dulu, kita buat. Apa benda besar kami buat? Kenapa kami boleh untung banyak? Nak share. Macam mana cerita? Okey, nafas ni dapat kontrak kerajaan 1.4 bilion untuk 3 tahun. Dia beli bahan mentah daripada luar negara. Luar negara kan. Ada satu syarikat ni ditubuhkan untuk import barang mentah.
Orang tengah. Ni nampak. Nafas. Apa yang kami buat, kami potong syarikat ni. Direct. Direct beli. Itu yang kami buat. Dan sebab tu kami boleh buat untung. Betul. Kan ni macam nak balik semula. Dan bukan setakat balik semula, dah berlaku pada zaman dia orang meminta balik. Hidup balik syarikat tu. Syarikat yang sebenarnya sebelum ni dah dikeluarkan, masuk balik. Nafas ada share dah syarikat tu. Jadi kita cakap pasal nak badra kartel, dalam kartel nafas tu dikontrol oleh kartel. Kartel baja. Okey. Kartel baja kena faham. Kartel bila kita cakap baja NPK. NPK daripada N je daripada Malaysia, P dengan K daripada overseas. Daripada luar negara. Untuk dapat tu bukan nilainya sejuta, 2 juta, beratus juta. Kalau dia makan setiap tan RM10 sebelum sampai ke Malaysia, atas berapa? Jadi saya boleh go sampai detail lagi, tapi saya dah CPCP supaya kita dapat tahu gambaran sebenarnya. Penyelewengan ni bukan setakat penyelewengan beli barang. Kenapa beli barang, contoh kenapa beli baja daripada Vietnam? Sebab kilang yang ada tidak mampu buat operasi. Kenapa kilang tak mampu buat operasi? Sebab deep state lambat bayar kepada nafas. Pegawai-pegawai kerajaan yang ada tidak kompeten. Sebab tu masa saya jadi ahli Majlis Penasihat Pertanian, tugas saya adalah berasah kementerian-kementerian yang lambat tidak bagi kerjasama untuk percepatkan proses. Sebab apa yang jadi masa tu, bila baja lambat, petani pesawat akan marah kepada arwah Salahuddin Ayub. Jadi daripada marah, baik kita marah pegawai yang korup, pegawai yang baik, jujur, telus. Saya tabik anda semua, teruskan usaha anda. Time Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita pancung semua yang korup. Bagi yang baik-baik ni naik. Dan skim sistem yang baru yang Datuk Seri Anwar perkenalkan, yang KSN baru buat, bagi saya sangat telus, sangat bagus. Yang baik, yang bagus buat kerja kompeten akan naik, yang tak baik akan jatuh. Jadi kita kena, maaflah saya kata, saya ada pengalaman kerja kerajaan. Keluarga saya ada PTD. Jadi kita ada maklumat dalam kerajaan. Dan kita bukan setakat kerajaan, kita kerajaan negeri pun kita pernah kerja. Kerajaan pusat kita kerja. Betul. Kerajaan negeri kerja. Dia nak tipu macam mana? Saya Bachelor Sains Agronomi, Perniagaan Tani, UP Universiti Pelaya. Kita dah belajar daripada universiti tajuk ni dan kita praktik. Terlibat dalam pembuat dasar dan polisi pada masa yang sama kita menanam padi. So jadi, kita tahu daripada end to end kita kata. Tapi benda ni kena dia panggil political will yang sangat besar di pihak kementerian. Dan saya harap Abang Mat, timbalan dia dan sekarang ni Datuk Seri Anwar Ibrahim dah bagi amanah untuk reform, teruskan agenda reform tanpa kompromi. Betul. Kalau tak buat, kalau kita tak mampu buat dalam masa kita jadi kerajaan sekarang, jangan salahkan rakyat tak undi kita pada pilihan raya ke-16. Sebab kita gagal untuk baiki habis-habisan industri padi dalam barang negara sebab kita takut untuk banteras kata-kata yang ada sebab sekarang. Saya rasa dalam tempoh arwah Salahuddin jadi menteri itu hanya 22 bulan kita kata. Dan kita berjaya buat macam tu. Banyak kita buat. So kalau insya-Allah kita akan kekal sehingga PRU ke-16. Kalau kita tak buat perubahan besar ni, saya rasa satu kerugian. This is a big loss to us. Satu kerugian yang sangat besar. Sebab kalau kita cakap tentang undi, kita ada 200,000 lebih pengundi pesawah padi. Betul. Kalau kerajaan yang ada jaga pesawah padi ni, daripada miskin jadi kaya, mampu bagi zakat bukannya menerima zakat, kita boleh membina satu pengundi yang baik, yang dia orang percaya kerajaan inilah yang membela mereka dan mereka akan sambung kepada anak-anak generasi masa depan sebab kita berjaya merubah. Betul. Sin Syams ni adalah juga penanak pesawah padi kita kata. Sebenarnya padi ni boleh memberi pulangan yang baik juga sebenarnya kalau diurus dengan baik, betul tak? Saya share lagi. Apa yang berlaku padi? Pesawah padi minta harga, kita cakap pasal kartel berlaku sekarang di bawah. Pesawah padi dibeli dengan harga padi dia 1,400 petan metrik Sebelum ni 1,800. PM umum ada subsidi tambahan setiap subsidi hasil. Tambah lagi. Banyak PMS buat. Tapi kenapa kilang beli murah? Betul. Sebab bila bamat umum, kita akan cek kilang-kilang yang campur beras tempatan dengan beras import. Di mana kilang ni untung? Kilang sebenarnya untung dari beras import, dia dapat AP bernas. Betul. Tapi nak dapat melalui bernas kena kilang. Kilang ni apply AP dengan bernas untuk import masuk. Masuk je
harga beras contohnya, harga beras putih dalam average RM2 lebih, RM3 sekilo. Harga beras import RM8. Boleh pergi RM12. Betul. Boleh pergi lagi tinggi pun. Kalau beras-beras. Ya. Kita tanam padi kita tahu. Jadi kalau tanya saya, apa yang patut kita buat selain daripada bekal baja berkualiti, racun berkualiti? Saya anti racun baja kimia pun saya anti. Tapi dalam tajuk yang besar, dasar dan polisi kerajaan yang ada sekarang ni, saya kena menegur. Dan saya perlu bagi tahu apa yang kerajaan perlu buat. Kena bekal racun yang berkualiti, benih berkualiti. Pada masa yang sama, tanah kita perlu dipulihkan. Betul. Barulah kita boleh menghasilkan kualiti yang baik. Bila kualiti padi kita baik, kita boleh tingkatkan hasil. Tapi itu belum cukup untuk mengkayakan dia orang. Okey, satu lagi iaitu kaedah yang kedua, zaman arwah Salahuddin, saya kongsi sini. Apa yang Husam Musa buat? Husam Musa buat, dia terlibat dengan padi lama. Dia tanam padi dengan arwah Tok Guru Ni Aziz dulu. Dia bawa pakar daripada Indonesia yang Jokowi bagi award dekat dia antara penanam padi terbaik. Dekat Indonesia. Bawa datang Kelantan 2012. Tanam padi organik di Kelantan, baru padi tunjung. Menteri Besar Kelantan waktu tu Tok Guru Ni Aziz. Menteri Esko Ekonomi masa tu Husam Musa. Husam Musa bawa Pak Aib Syarifuddin. Tanam padi di Kelantan secara organik, alami. 100% tak bebas pakai kimia. Kimia tak pakai. Hasil baja. tinggi, semua tinggi. Jadi dia ada knowledge. Jadi balik kepada ni balik, Husam Musa waktu kerajaan arwah Salahuddin PH 1.0, Salahuddin jadi Menteri Pertanian, dia bagi Husam jadi jaga kadar, pengurusi kadar. Kadar ni jaga padi lah. Yalah. Jadi apa yang Husam buat? Dia angkat paper supaya 30% kawasan jelapang padi yang ada di seluruh negara, dia ada padi ni jelapang. Jelapang ni istilahnya kawasan padi yang ada sistem pengairan yang baik. Luar jelapang kawasan yang ada tanam padi tapi tak ada sistem pengairan yang baik. Jadi kawasan jelapang ni sebelum ni sangat restrict, tak boleh tanam benda boleh spesies padi lain. Kalau kata yang diluluskan benih padi sah saja. Tapi zaman Husam dan Salahuddin Ayub, dia benarkan 30% kuota untuk tanam beras istimewa, special. Organik. Tak, bukan saja organik, beras contohnya beras basmati, beras wangi, yeah. beras-beras yang ada kualiti. Betul. Yang ada di Mardi, abang tahu tak berapa spesies? Tak tahu. Seluruh negara di genetik padi beras Mardi di seberang perai ada 14,000 spesies padi yang belum diteroka, dieksploit sepenuhnya. Tapi dah ada kajian-kajian dah. Bagi saya Mardi yang hebat, agensi yang hebat. Benih-benih 14,000 tu, cari benih yang betul-betul berdaya saing yang kita boleh beat basmati je. Betul. Kalau pesawah padi kita yang sebelum ni tanam padi harga di 1,800 tan, kenapa kita benarkan 30% kawasan jelapang kita tanam beras istimewa yang boleh jual 5,000 tan ataupun 3,000 tan. 3,000 tan, 4,000 sekali ganda hasil mereka meningkat. Dasar dan polisi zaman arwah Salahuddin dah buat, dah pindah, dah beki, dah ada pun, laksanakan. Tapi tak ada pelaksanaan. Sekarang ni atas agensi lah, macam KADA, MADA dan sebagainya tu kena AIDA kena execute. Kena ambil inisiatif lah kita kata. Kalau nak betul-betul increase hasil. Betul. Kalau setakat stylo yang ada, kita tak boleh buat apa-apa. Atau setakat nak buat apa yang ada, maintain apa yang ada dan tak ada perubahan. Okey. Jadi situlah. Jadi saya tengok kalau daripada tu pasal ni saya belum sentuh lagi pasal racun. Okey. Saya sentuh sikit lah sebab ada masa singkat lagi. Alright. Sila-sila tak apa, masa kita. Okey. Alright. Tak apa, teruskan. Racun ni, Nafas ada share dalam syarikat racun. Nafas ada share dalam syarikat racun. Okey. Topik baru topik baru lagi. Abang baru tahu kan? Ingat Nafas buat baja kan? Buat baja, betul. Saya tahu Nafas punya baja dekat gurun tu. Baja dia ACM. Okey. Racun ni? Racun ACM. Racun ACM, bukan AMG ACM. ACM. Okey. Jadi racun ACM ni Nafas ada 40% lebih share. Masa Datuk Farul Razi saya dalam Nafas, kita study kenapa racun yang dibuka ke pesawah tidak berkesan. Kita ambil, kita hantar lab, kita test AI dia. AI ni bahan aktif dalam racun untuk serangga active ingredient. Jadi kita test
maksudnya racun dibekalkan tu ada setengah tu okey, ada setengah tak okey. Bila tak okey, dia sembuh kat benar padi, tak jadi. Tak jadi. Kenapa? Dia kurangkan dilution dia kurangkan AI dia. Jadi Sharnafas ni ada syarikat racun. Okey. Jadi saya kata Base kat mana tu? Di Penang. Penang. Jadi boleh tak kita ambil alih syarikat ni? Kita ada 40% share lebih. Ambil sikit, kita jadi majority shareholder. Saya propose kepada Nafas masa tu dengan pengurusan yang ada, Haji Mat Syahri, Haji Datuk Fahru Razi. Kita table dalam mesyuarat, setuju. Supaya kita jadi majority dan CEO tu kita boleh bubuh. Kenapa kita kena masuk industri racun? Sebab kalau racun yang dibekal tak ada kualiti, pesawah padi kita akan mengalami masalah hasil kurang. Betul. Jadi apa yang kita buat? Syarikat ACM ni base di Jepun. Abang tanya base mana kan? Anak syarikat dia Penang. Yalah. Penang Kedah. Dia punya base Jepun. Syarikat Jepun. Dia tak layan kita. Jepun, kalau tak layan saya pun kata gini, Datuk Fahru, kalau macam tu kita table dalam mesyuarat, kita tarik semua 100% share kita, 40% lebih tadi kita tarik semua. Kalau kita tarik semua, Dia tak dapat kontrak? kontrak dia bekal kepada pesawat padi dan sebagainya apa semua tu akan terjejas. Lepas saya cakap macam tu, sampai ke HQ, Jepun tu datang nak turun ke Malaysia, baru nak berunding. Masa tu kita nak buat zaman arwah Salahuddin jadi. Banyak benda kita nak buat. Selain daripada tu, Nafas ni sebelum ni hanya bisnes dia baja. Nafas ni ada bisnes ayam. Anak ayam, sekarang ni dah tutup. Ada share dengan Johor. Lepas tu, dedak ayam, ternak ayam, ladang ayam, proses ayam. Kalau elok, cukup dah complete supply chain. Rugi semua. Semua rugi. Sedangkan market dah ada 50 juta. Kenapa rugi? Yelah, market pada kita tadi dah ada, penjara apa semua dah ada. Dah. Lock, pasaran lock. Rugi. Dah confirm ni kita market, tapi rugi. Rugi. Kenapa rugi? Cakap nak bela pesawah, penternak ayam bumi putera. Yang belinya daripada toke-toke lah. Yang tu yang berlaku di Penang, kilang dia. Jadi tu ayam. Tadi saya buka racun. Ni saya buka ayam. Selain daripada racun dan ayam, masa kita pegang, kita nak besarkan sikit Nafas ni supaya untung. Kita masuk dalam bidang trading. Untuk makluman kita yang mendengar malam ni, kita import bahan makanan kita 75 bilion setahun. Bahan makan apa? Bahan food untuk makanan rakyat lah. Jagung contohnya 4 bilion. Daging 3 bilion lebih. Gula kita import juga. Soya untuk makanan haiwan dan makanan manusia kita import juga. Sayur-sayuran import. Halia pun kita import bang. Sekecil-kecil benda pun kita import. Paling malang sekali cili pun import. Mahal juga bang. Cili pun import. Kita tak boleh hasilkan cili sendiri. Saya kata macam mana sebuah negara iklim khatulistiwa hujan panas sepanjang tahun. Kalau nak tanam gandum tu okeylah kita kata. Okeylah, consider jagung okey lagi lah. Tapi ni saya kata kita perkasakan trade. Contoh yang saya kata benda pertama sekali kena handle adalah import daging kerbau daripada India. Nafas kena jadi pengimport daging kerbau. Dengan import daging kerbau, kita dapat AP, kita kurangkan berperingkat import daging supaya industri lembu tempatan kita dapat hidupkan balik. Sekarang ni yang kita duk makan tepi-tepi jalan, kita kata daging-daging, semua daging kerbau daripada India. Daging ketul, beku. Betul-betul. Jadi kalau kita bergantung sangat pada import, andai kata berlaku perang, macam mana kita nak hadap? Macam beras tadi. Kita boleh hanya bertahan 22 hari je kalau berlaku perang. Dan sekarang ni pun India sekat sebabkan dia kemarau negara dia sekat, dan akhirnya itu yang Bila menjelaskan. India sekat padi itu. Beras. Harga beras naik. Beras tak cukup. Betul. Ni sekarang ni kalau dia sekat lembu, kerbau. Masalah yang sama. Jadi zaman arwah kita present, kita kena perkasakan trading. Dia setuju. AP semua dibagi pada Nafas. Buat cara betul lah, cara bisnes. Ladang apa? Ladang durian. Sekarang ni kita tengok 55 syarikat yang boleh ekspor durian. Orang Bumi Putera tanam durian. Kita bukan nak cakap kaum apa semua. Tapi satu pun zaman PN yang mengaku pejuang Melayu tak ada satu syarikat pun Melayu yang boleh ekspor. Dak cakap, dia orang dak cakap kan. Benda tu boleh cakap. Tapi apa yang mereka buat tak sepertinya apa yang mereka cakap. Jadi
nafas yang ada duit banyak masa tu, kita kata kena masuk peladangan durian. Trade, peladangan durian, ayam. Saya kata kita kena masuk semua. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Itulah. Jadi apa yang Nafas boleh buat sebagai penutup mungkin malam ni, kita cadang masa tu. Kalau abang tanya apa cadangan awak? Saya cadang masa tu, kita pengurusan Nafas masa tu cadang dengan AJP Pengarah, kita buat Perbadanan Agro Makanan Malaysia Berhad. Macam PNB. Permulaan Nasional Berhad. Tetapi untuk makanan. Tapi untuk makanan saja. Itu yang keterjaminan makanan sebenarnya. Itu yang keterjaminan makanan yang diurus betul-betul oleh orang yang layak, bukan diurus oleh AJP yang korup. Ya. Dia kena betul-betul bawa MOA. Kalau dulu MOA Kementerian Pertanian, sekarang ni Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, dia kena urus bagi orang yang betul-betul. Dia tak boleh urus oleh AJP yang ada kepentingan politik. AJP, PPK, PPN dan Nafas, kalau kita tengok background dia, memang 100% ahli politik. Ahli politik. Lepas tu kita nak cakap pasal food security, yang tak ada political will duduk situ, hanya nak sakau. Political will satu knowledge. Knowledge. Sakau lebih. Tak jadi apa. Jadi dengan duit yang banyak, tak boleh buat. Jadi apa yang kita kena buat? Perbadanan Agro Makanan Nasional Berhad ditubuhkan segera. Jaga apa? Jaga padi beras. Apa dia orang boleh buat? Semua kilang-kilang Nafas yang ada untung diletakkan bawah perbadanan. Sekarang tak ada? Tak ada. Oh, tapi cadangan itu pernah dikemukakan? Saya terlibat buat proposal tu. Tapi tak ada. Dah submit dah. Serah pada Arwah Salahuddin, Arwah Salahuddin nak serah pada Mahathir, bertukar kerajaan tak jadi. Termasuk juga paper Bernas. Kita dah buat dah. Banyak benda dalam masa saya masuk 2019, kita dapat kerajaan 2018. Sekejap dalam masa tempoh sekejap, banyak benda kita nak buat. Setahun je you dekat situ lah. Setahun je kami duduk. Sampai setahun kami duduk situ. Tapi benda tu kami buat laju. Sebab kami nak reform betul-betul sektor pertanian dalam negara. Jadi kalau jadi Perbadanan Agro Makanan ni, baja yang untung pada Nafas tu kilang baja, kilang plastik, kilang dedak ayam, kilang anak ayam, kilang proses ayam, termasuk trading, termasuk kita kata daging kebal lembu, ternakan, masuk dalam ni satu yang betul-betul jadi kepada kerajaan untuk buat income yang untung kepada orang bawah. Kalau tidak dia jadi NGO macam tu. Dan apa peranan Nafas? Nafas ni bagi NGO je. Kalau nak berebut jadi NGO. Nak baru kita boleh tengok kau suka rela ke kau nak sakau. Sekarang ni berebut sampai sanggup bayar perwakilan sebab dia tengok Nafas ni ada 1.4 bilion. Duit kat situ. Tu yang berebut dia. Kalau Nafas ni jadi pertubuhan sosial yang macam Taiwan, membina ahli menjadi ahli peladan yang baik, tak ada kepentingan apa-apa masa tu. Jadi asihkan entiti sosial dengan entiti bisnes. Yang untung dia Nafas tarik letak sini jadi perbadanan, yang tak untung Nafas ada tu bagi dana CSR. Jangan hanya memang untuk sosial, memang kita letak untuk sosial sepatutnya. Baik, itulah dia tadi panjang lebar Saudara Syam. Itu pun sebenarnya bau CP. Bak kata Piramli, ketis macam tu je CP kan. Jadi itu saya kata, terima kasih Saudara Syam. Satu pendedahan yang menarik, sejam lebih kita berada dekat sini. Dan insyaAllah kalau ada kapangan lagi, mungkin kita boleh datang untuk siri seterusnya. Tengok jugalah. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, hari ini hari pertama kes saya, esok adalah hari kedua dan terakhir. Cross examination esok, doakan untuk saya lah. Sama-sama doakan. Di mana pada masa itu kita bercakap untuk rakyat. Macam saya sebut dalam mahkamah tadi, saya bercakap untuk rakyat. Saya bercakap untuk menentang pemerintah, bukan agung sebenarnya, tapi Perikatan Nasional Kerajaan gagal yang menyebabkan kita menderita. Dan Saudara Syam dedahkan banyak tadi kan, rasuah yang melanda negara kita. Terima kasih Saudara Syam, terima kasih juga kepada geng-geng lain yang ada di dalam TikTok dan juga menonton kita di social media. Terima kasih juga kepada mereka yang ambil video kita cut. Terima kasih kepada Arman Kebenaran. Terima kasih juga kepada AMG. Terima kasih juga kepada geng-geng kita yang mengambil, walaupun ambil konten saya, ambil je tak apa. Ada yang tanya, sorry boleh aku ambil konten kau nak potong? Ambil halal. Saya memang halalkan. Kau nak ambil untung dari situ, ambil lah. Saya halalkan insya-Allah. Ada perintah daripada view. Boleh tak part 2? Part boleh. Boleh. Part 2 kalau part 2 tag love banyak-banyak. Tag love
okey bagi apa donat ke. Donat ke apa ke kan, pada macam kita. Baik, itu saja daripada saya. Terima kasih tuan-tuan. Semoga apa orang kata terus bersama. Terima kasih juga menyokong. InsyaAllah kita akan buat perubahan. Kita cuba buat perubahan, kita buat yang lebih baik. Kita boleh buat lebih baik negara ini. Boleh jadi negara yang lebih baik. Sekian daripada saya, sekian daripada Syam, sekian daripada rakan-rakan. Selamat malam, selamat beristirahat. Yang penting lawan tetap lawan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey.